Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan sebanyak 26 negara sekutu Ukraina berkomitmen untuk mengerahkan pasukan ke wilayah Ukraina setelah gencatan senjata atau perjanjian damai tercapai. Dalam konferensi pers di Paris, Macron menyebut pasukan itu akan bertindak sebagai pasukan penenang. Mereka tidak ditugaskan untuk berperang melawan Rusia, namun untuk menjamin perdamaian dan memberi pesan strategis bahwa Ukraina tidak ditinggalkan oleh sekutunya. Pasukan ini dapat hadir di darat, laut, atau udara untuk memberikan jaminan keamanan hanya sehari setelah gencatan senjata atau perdamaian dicapai. Le deuxième élément de ces garanties de paix et de sécurité, c'est ce qu'on a appelé les forces de réassurance. En effet, nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique. Elle se déploiera dans le cadre d'un cessez-le-feu, pas sur la ligne de front, mais dans des géographies qui sont en train d'être définies, mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. Menurut Macron, ini merupakan langkah historis sebab koalisi menunjukkan tekad politik dan militer secara bersama-sama. Total 35 negara hadir dalam pertemuan koalisi di Paris, 26 di antaranya telah berkomitmen mengerahkan pasukan, sedangkan beberapa lain masih mengklarifikasi posisi mereka. Namun, Macron belum memberikan rincian jumlah kontingen. Ia menegaskan, para kepala staf militer sudah menyusun rencana operasional secara rahasia. Koalisi 35 negara ini dipimpin oleh Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Keduanya bersikukuh pasukan penenang Eropa di Ukraina harus didukung Amerika Serikat agar efektif sebagai jaminan keamanan. Macron menyatakan jaminan keamanan bagi Ukraina tidak akan kuat tanpa jaring pengaman dari Washington. Sementara itu, pada saat yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan tertutup dengan utusan khusus AS Steve Witkoff. Pertemuan ini membahas bantuan militer dan rencana dukungan jangka panjang untuk mencegah agresi Rusia di masa depan. Bagi Ukraina, kehadiran pasukan penenang dan jaminan keamanan dari sekutu adalah syarat penting untuk mengikuti setiap proses gencatan senjata. Namun, Rusia langsung bereaksi keras. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menilai intervensi militer asing di Ukraina merupakan langkah yang tidak dapat diterima. Moskwa menyebut rencana koalisi dapat menggagalkan upaya perdamaian yang sedang diusahakan. Namun, para pemimpin Barat menegaskan pasukan penenang tidak akan berada di garis depan perang. Mereka hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas, membantu proses transisi, dan memberi jaminan politik kepada Ukraina. Langkah ini juga menunjukkan semangat baru dari sekutu Barat untuk memberikan jaminan keamanan jangka panjang. Selain pasukan, koalisi juga bersedia untuk memasok rudal jarak jauh untuk Kiev. Polandia menyatakan tidak akan mengirim pasukan, namun akan fokus pada aspek logistik dan dukungan teknis. Sementara Jerman dan Italia dikabarkan masih menimbang opsi, namun sudah mengonfirmasi kontribusi dalam pelatihan dan operasi non-tempur.
Pertemuan di Paris ini pun menegaskan bahwa Barat tidak membiarkan Ukraina berdiri sendiri. Dengan 26 negara siap mengerahkan pasukan penenang, dunia menanti langkah lanjutan Amerika Serikat. Namun hingga kini, Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait langkah yang diambil dalam pertemuan di Paris itu.